Laundry is basically washing clothing and linens. Laundry service is equally important as food and beverage services in any hotel and resorts. Why is it important? Join me now at the Industrial Gardens video by Centre for E-Learning and Teaching, Polytechnic Malaysia. I'm here with Encik Azman Osman, Resort Manager of Ceringin Hill Convention and Spa Resort, Jagabaik Pahang, to have a chat on laundry service in hospitality industry. Assalamualaikum, Encik Azman. Waalaikumsalam. Saya Azman Osman daripada Ceringin Hill Convention and Spa Resort dan saya di sini sebagai Resort Manager. Okey, terima kasih kerana sudi menjemput kami dari Centre for E-Learning and Teaching Polytechnic Malaysia untuk bersama-sama mempelajari sedikit mengenai servis laundry di hospitality industri. Jadi sebelum itu mungkin Encik Azman nak bercerita sikit mengenai tugas-tugas sebagai resort manager di sini. Di sini saya ada lebih kurang dalam 4 department. Kita ada F&B, kita ada kitchen, housekeeping dan juga front office. So topik laundry ni adalah termasuk dalam department housekeeping. Dan sebagai resort manager, kita kena tahu keempat-empat department tu termasuk laundry menjadi sub kepada 5 department untuk proses pengendalian dan penyelenggaraannya. So kenapakah servis laundry ini penting di industri perhotelan ini? Pada pandangan saya dan juga personally pada saya lah, laundry ni memang penting untuk hotel. Okey, pertama dahulu sebelum semasa hotel ni baru dibuka, kami tak ada laundry. Kami cuma terpaksa mengambil linen semua daripada luar, itu daripada Kuala Lumpur. So ada sedikit sebanyaklah dan isu yang timbul. Bermaknanya apabila laundry itu sampai ke sini, laundry itu tidak dalam keadaan fresh. Bermaknanya dalam perjalanan tu laundry yang kita bawa tu kadang-kadang tu ada yang kotor, yang bila kita nak reject pun mendatangkan masalah. Kita kena hantar balik. So, dengan tak secara langsung timbul idea untuk membuka laundry sendiri yang seperti yang kita nampak ni. Kita ada 2 mesin. Tapi implikasinya setelah saya membuka laundry, dari segi kepuasan pelanggan, dia berasa amat puas. Sebab linen yang kita sajikan di sini, maksud saya yang kita hantar ke bilik, semuanya masih fresh, berbau wangi. Dan isu yang terdahulu tu adalah saya dah nampak terlalu banyak reduce. Bermaknanya isu komplain yang dahulu dah tak timbul. Dan juga dari segi kos, dari segi penjimatan masa, dia paling amat ketara. Kalau dari segi pihak pengurusan, dia nampak memang satu penjimatan kos. Tapi untuk saya lebih menekankan kepada kepuasan pelanggan, bahawa apa yang kita beri kepada dia dapat yang fresh. Okey, untuk proses pembersihan linen, selalunya apakah proses-proses yang perlu dilakukan, langkah-langkahnya? Kalau kita nak buat proses linen, saya pergi kepada topik linen di dalam room ya. Okey, normally setiap hari guest kita akan keluar daripada bilik, check out adalah pada pukul 12.30 hari. So proses pertamanya adalah staff daripada linen, dia akan pergi kepada check-out room. Dan check-out room tu dia akan clearkan semua dirty linen. Jika maksud saya bedsheet, pillowcase, yang mana kotor semua yang telah dia digunakan. akan collect yang telah digunakan, semua akan di-collect untuk dibawa ke linen, termasuk towel apa semua dia akan collect balik. So dia akan hantar ke linen. Di linen pula dia akan mengadakan sorting. Yang mana kontainer untuk towel, yang mana kontainer untuk bedsheet, yang mana kontainer untuk duvet, yang mana kontainer untuk pillowcase. Setelah di sorting ataupun setelah diasingkan linen-linen tersebut, kemudian proses seterusnya adalah proses pembasuhan lah. Pembasuhan selalunya kita akan pergi kepada, kalau kita membasuh pillowcase, kita akan basuh semua pillowcase. Tetapi ia bergantung juga kepada permintaan. Sekiranya permintaan tinggi untuk towel, kita akan basuh towel dulu. Sebab di sini tempat kita ni kecil. So kadang-kadang tu kita SOP kita adalah mengikut kehendak semasa. SOP tu yang kita ada adalah cara pembasuhan. Bagaimana cara pembasuhan?
Tetapi apa yang dahulu, apa yang kemudian adalah tertakluk kepada permintaan daripada tetamu. Sekiranya towel yang kurang, kita akan basuh towel dahulu. Kemudian setelah dibasuh, dia akan berlaku dalam proses pengeringan. Sekiranya kita mengeringkan towel, dia lebih kurang mengambil masa 40 helai, lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam untuk dia betul-betul kering. Yang penting sekali mesti asingkan dahulu setiap jenis linen itu. Kenapa? Sebabnya memudahkan satu proses dari segi logiknya adalah memudahkan kerja, memudahkan pengiraan inventory, dan kita memudahkan proses membasuh kerana setiap linen bentuk tekstur dia berlainan. So kalau contohnya kalau kita campur towel dengan pillowcase, tentulah pillowcase akan kering dahulu dan towel akan kering kemudian. So sekiranya apabila towel tu kering, tentulah pillowcase ni saya takut bukan apa, bila dia terlalu panas dia akan shrink. Dia akan mengecut. Selain daripada memudahkan kerja, jadi ia juga boleh menjaga kualiti setiap barangan, setiap material itu lah. Lagi satu dari segi inventory. Bila kita nak mengambil kiraan tu mudah. Sebab satu kotak ni towel, so kita boleh ambil towel punya inventory. Yalah, masa pun cepat, tak buang masa kan. Okey, dari segi penjadualan pula macam mana pada masa-masa yang low occupancy, di mana mungkin dalam masa seminggu tu satu-satu bilik tu mungkin tak digunakan langsung. So adakah kita masih perlu membersihkannya ataupun kita tidak perlu membersihkannya? Okey, untuk contohnya sekiranya bilik tu tak digunakan, linen tu memang kita tak bersihkan. Tetapi proses untuk kita checking, ia tetap berlaku setiap hari. Bermaknanya kita kena lihat balik linen di bilik yang tak digunakan. Kadang-kadang almaklumlah, kadang-kadang ni habuk ataupun ada sesuatu benda yang kita tak sangka lah. Tapi sekiranya keadaan dia masih bersih, kita tak akan menukarkannya. Dan penjadualan di sini untuk di resort ni, saya tidak menspesifikkan. Tak really spesifik yang mengatakan bila kita sibuk begini jadualnya, bila kita tak sibuk begini jadualnya. Kerana laundry kami kecil. Jadi proses kita tu sibuk atau tak sibuk, laundry tu berjalan. Sebab laundry kita dibuka dari pagi sehingga pukul 11 malam. Dan seperti yang kita nampak, saya pun tidak punya banyak mesin. Jadi apabila proses itu terus berjalan, saya boleh membuat past stock untuk digunakan untuk hari yang lain. Kalau masa tak sibuk itulah boleh basuh banyak benda. Dan bila saya sibuk nanti, jadi mana barang tu dah ready untuk digunakan ke bilik. Dari segi kontrol pada pekerja-pekerja, terutamanya di housekeeping lah. Jadi macam mana, ataupun di laundry sendiri, macam mana pihak management nak jaga supaya mereka bekerja dengan efisien. So dari segi di bahagian laundry, supaya mereka tak ada pembaziran, bahan-bahan material, pembaziran dari segi deterjen. Tentang deterjen, cara pembasuhan, itu memang kita emphasizekan dengan SOP dan cara-cara penggunaan dia. Dan di sini kita telah menetapkan bahawa sukatan tu kita, kreativiti kita sendiri, kita ada buat satu macam tempat penyukat. Yang mana satu basuhan itu sahaja penyukatnya. So daripada situ kita boleh monitor berapa kali you basuh, sepatutnya deterjen tu cukup. Akhir sekali, saya nak tahulah, mungkin Cik Azman selaku resort manager yang mempunyai pengalaman yang luas dalam industri ini, ada tak apa-apa tips atau nasihat kepada pelajar di luar sana, terutamanya dari Politeknik Malaysia yang mengambil kursus ini dan akan menceburi bidang ini? Sebenarnya tak ada tips lah ya. Sebab pertama sekali, sebelum masuklah hotel industri ini, pertama sekali kita kena tanyalah. Kita kena tanya diri kita sendiri. Apakah ini industri yang saya pilih? Satunya adalah kita kena cekal. Komunikasi penting. Dan satu lagi pesan saya a bit macam kakak, kita ni jangan syok sendirilah. Setiap benda yang kita buat tu, yang pertama sekali apabila kita buat sesuatu untuk guest, bukan untuk kita. Sebab dia yang bayar kita. Jadi apabila dia yang bayar kita, kita bekerja ke arah kehendak dia. Dan lagi satu, lebih utama kepada attitude lah, sikap. Sebab kalau attitude you tak betul, you pandai macam mana pun, you sebenarnya tak layak dan tak boleh bekerja di bidang
servis industri. So bagi pandangan saya masih menekankan nombor 1 attitude, nombor 2 attitude, nombor 3 attitude. Itu saja. Itulah betapa pentingnya attitude penting, itu. Dalam penting. mana-mana industri pun Ya, begitu. betul. Sebab disiplin akan jatuh bawah attitude. Kalau sikap you tak betul, you pun tak berdisiplin. Terima kasih banyak-banyak Encik Azman kerana perkongsian yang begitu menarik sekali. Banyak tips-tips yang kami dapati. So semoga Encik Azman dan juga Ceringin Hills semakin berjaya di masa akan datang. So terima kasih sekali lagi daripada Politeknik Malaysia. Sama-sama. Saya pun ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak produksi yang sudi datang menemu ramah kami daripada pihak industri. The general cleanliness and appearance of the bedroom depends on the clean linen and absence of bad odors. That is why laundry service is very important in the industry because the cleanliness of the linen will portray the image of the hotel. That's all for now from the Industrial Gardens video by Center for E-Learning and Teaching, Polytechnic Malaysia. Goodbye.